Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama Cikgu Shenari, Cikgu dari SK Rantau Panjang Bestari Jaya, Selangor. Apa khabar adik-adik semua di sana? Sihat walafiat? Okey, harap-harap semuanya sihat-sihat saja walaupun sekarang sedang berpuasa. Okey, Cikgu ucapkan selamat berpuasa kepada mereka yang berpuasa pada hari ini. Okey, seperti biasa, Cikgu ucapkan syabas dan tahniah kepada murid-murid yang datang pada kelas Cikgu pada hari ini. Walaupun kita berada memang secara live, tapi Cikgu telah rakam ya. Ini adalah secara premier. Okey. Tapi waktunya tetap sama, iaitu pada hari Ahad pada pukul 11 pagi. Okey. Terima kasih, tahniah kepada adik-adik yang masih setia kepada Tuition Ayu. Okey, adik-adik. So, hari ini kita nak belajar apa? Yes, hari ini kita nak belajar teknik menjawab soalan KPS berkomunikasi. Ya, adik-adik. Soalan KPS berkomunikasi. So, pastikan adik-adik menyediakan buku catatan di tepi untuk catatan. Okey, apa yang akan ada dalam kelas Cikgu hari ini? Okey, Cikgu akan sediakan soalan-soalan dan soalan-soalan dan Cikgu terangkan. Sambil tu Cikgu akan menjawab soalan-soalan daripada soalan-soalan UPSR yang lepas ya. Begitu juga Cikgu ada sediakan soalan jom cuba. Adik kena cuba jawab. Kemudian Cikgu akan bagi link tutorial jawapan tersebut di ruangan description. Selain tu, walaupun kita tak buat secara live dengan anak-anak semua ni, Cikgu juga ada sediakan quizzes. So, adik-adik juga boleh jawab soalan quizzes yang Cikgu letakkan linknya di ruangan description. Okey? Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita belajar bersama dengan Cikgu Shenari dengan tajuk KPS ya, teknik menjawab soalan KPS berkomunikasi. Jom. Hari ini kita nak belajar apa? Okey, hari ini kita nak belajar KPS berkomunikasi. Macam manakah yang dikatakan berkomunikasi tu? Okey, jom bersama Cikgu ya. Sebelum tu, kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, murid-murid dapat menterjemahkan maklumat dalam bentuk perkataan atau simbol grafik seperti jadual, carta palang, rajah atau model. Okey? Okey, apa itu berkomunikasi? Okey, berkomunikasi ialah kemahiran memberikan penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf ataupun kita panggil carta palang kan, rajah atau model. Okey, mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini. Okey, contoh kat sini adik-adik ya. Okey, murid tahun 3 telah mengumpulkan maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Maklumat tersebut direkodkan dalam bentuk jadual. Okey, contohlah di dalam kelas adik-adik kan, adik pergilah dekat kawan-kawan tanya, okey, awak suka buah apa? Contoh dia kata saya suka buah durian, mungkin saya suka buah pisang. Adik catatlah, mungkin anak kawan adik tu nama dia Ani ke, dia suka buah durian, adik pun tik. Jadi kita buatlah dalam bentuk jadual seperti yang dalam gambar ni. Okey, tengok. Betik, jenis buah-buahan kegemaran, betik. Ada berapa orang yang suka makan betik? 8 orang. Okey. Kemudian durian, berapa orang kat situ? 9 orang. Ketiga pisang, 7 orang. Keempat tembikai, 6 orang. Itu yang dinamakan jadual ni jugalah satu cara kita nak berkomunikasi, nak bagi tahu
apakah maklumat yang telah kita perolehi. Bukan setakat berkomunikasi kita bercakap menggunakan lisan, tapi boleh juga dalam bentuk jadual. Okey, daripada jadual tersebut kita boleh pindahkan kepada bentuk lain, seperti carta palang di bawah tu, adik tengok ya. Okey, jadi adik tengok sini tajuk apa tu situ. Tajuk dia tajuk dia kan, ni tajuk dia buah kegemaran murid kan. Lepas tu adik nak pindahkan daripada jadual tadi kepada carta palang. So pastikan ini mestilah PM. PM dia adalah jenis buah-buahan kegemaran, dan PB bilangan murid. Dalam unit apa? Orang. Jadi nampak tak? Dekat jadual pun samalah. Sini PM kan, kalau kita dah belajar sebelum ni. Ni PB. Jadi di carta palang pun begitu. Tapi kena ingatlah yang melintang tu, ataupun cikgu selalu bagi tips dia untuk ingat bila orang mati dia baring kan. Bila baring, maknanya itu graf dia M lah, kat sini PM lah. Kan? So bila menegak tu PB. PB maknanya berdiri. Jadi kita masukkan maklumat tersebut. Bila adik betul untuk PM, betul untuk PB, maka adik boleh dapat markah lah, 1 markah. Lepas tu barulah kita masukkan bilangannya. Okey, tengok jenis buah-buahan kegemaran betik. Betik berapa? Kat sini kita tengok adalah 8. Jadi sebelum kita nak plotkan bilangan 8 tu, kita kena buat dulu skala ni. Apa yang sesuai? Dia tengok sini 6, 7, 8, 9. Dia boleh buat 2, 4, 6, 8, 10. Lepas tu kita plot macam biasa. Betik berapa orang? 8 orang. Ni kan 8. Jadi kan garis ni. Saya ingat macam ni. 8 orang. So 8 lah. Durian berapa orang? 9. Maknanya 9 tengah-tengah lah. Sebab itulah dia tak sampai 10 kan. 9. Okay, lepas tu pisang berapa? 7. Okay, 7 pun tengah-tengah antara 6 dengan 8. Okay, 6 dengan 8. So jadi sini pun jadilah 7. Okay. Lepas tu tembikai berapa orang? 6 orang. Okay, 6 orang tepatlah pada plot ni. Jadi dah siap kita punya carta palang ataupun graf kita panggil ya. Okey, seterusnya macam mana pula ini katakan bentuk gambar, rajah atau peta iting. Okey, kita juga boleh berkomunikasi ya, berkomunikasi secara rajah ataupun bentuk peta iting. Ingat lagi tak ni bentuk peta iting apa ni adik-adik? Ya, peta dakap. Dakap kan? Okey, tengok soalan. Contoh soalan diisi tempat kosong. Dalam soalan mungkin soalan pertengahan tahun ataupun soalan akhir tahun, adik pernah berjumpa tak macam ni? Dia buat secara isi tempat kosong, tapi dia buat dalam bentuk peta iting macam ni, peta dakap ni. Kita tengok soalan dia. Raja di bawah menunjukkan haiwan yang diancam kepupusan. Isikan raja di bawah dengan 2 jenis haiwan yang diancam kepupusan. Okey, ini kalau ikutkan ni tajuk tahun 6 ya. Haiwan diancam kepupusan. Okey, adik-adik tahun 6 yang belajar boleh bagi tahu cikgu tak apakah nak isi apa? Ni sebenarnya tahun 6 punya ni. Tajuk interaksi antarhidupan kan. Okey, agak-agaknya apa? Selain daripada badak, dia bagi 2 contoh. Lepas tu kita kena bagi contoh yang sama. Tapi yang sama lah, maknanya kumpulan yang sama. Haiwan yang diancam kepupusan. Apa dia? Betul. Penyu. Lagi? Orang utan. Lagi? Tenggiling. Betul tak? So kita tulislah sini. Penyu. Contoh orang utan. Lagi apa? Badak sumbu. Macam-macam kan? Jadi ini dah memberi kepada 2 markah. 2 markah. Senang tak dapat markah? Itu cara senang untuk kita dapat markah. Okey. Ini contoh seterusnya iaitu soalan yang pernah keluar dalam UPSR 2019. Ini bentuk macam mana? Peta minda juga ataupun peta iting, isi tempat kosong. Dia peta macam peta buih lah. Betul tak? Tapi dia bentuk dalam petak lah. Contoh tengok soalan dia. Tumbuhan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Raja di sebelah menunjukkan penerangan proses fotosintesis yang tidak lengkap.
So, isikan tempat kosong dalam rajah tersebut bagi melengkapkan penerangan tersebut. Jadi kat sini dia kata ni proses fotosintesis. Apa yang diperlukan masa proses fotosintesis dan apa yang telah dihasilkan. Tengok sini. Ya, pertama dia kata cahaya matahari yang pertama. Betul lah. Jadi selain daripada cahaya matahari, tumbuhan memerlukan karbon dioksida. Jadi kat sini dia bagi pula. Apa dia satu lagi ya? Jadi kita kena, dia kata dia dah bagi clue kat sini. Dijumpai di dalam daun dan menyerap cahaya matahari untuk memulakan proses fotosintesis. Apakah agaknya? Cuba adik teka. Ingat lagi tak? Okey, lepas tu ini adalah keperluan proses fotosintesis. Dan apa pula? Satu lagi ni air, lupa lagi. Lupa pula. Ini apa yang dihasilkan? Dia kata kanji. Lepas tu ini air ni keperluan lah proses fotosintesis. Apa yang dihasilkan? Kanji. Satu lagi apa agak-agaknya? Itu yang kita kena cari. So ini juga menyumbang kepada 2 markah. Apakah jawapannya? Okey, kita cek jawapan. Betul tak jawapan adik-adik? Okey, apa pertama? Hasilkan oksigen, iaitu udara yang kita tengah hirup ni, bernafas ni, kita gunakan oksigen. Dan yang tadi yang keperluan fotosintesis apa? Ya, klorofil, iaitu yang berwarna hijau tu kita namakan klorofil. Okey. Kita terus kepada slide seterusnya adik-adik. Okey, ini juga adalah soalan UPSR 2019. Tengok sini. Ini pun dalam bentuk isi tempat kosong juga. Kemahiran berkomunikasi isi tempat kosong. Senang dapat markah sebenarnya, tapi pastikan adik tahulah tajuk tersebut. Okey, ni tajuk tahun 5 iaitu tajuk cahaya, bayang-bayang. Okey, kalau ikut soalan dia, apa soalan dia? Rajah 8.1 menunjukkan mentol, skrin putih dan patung wayang kulit bagi mengendalikan pertunjukan wayang kulit. Susunkan objek-objek tersebut dengan menulis di ruangan yang disediakan mengikut kedudukan yang betul bagi menjayakan pertunjukan itu. Okey, sekarang ni dia kata suruh susun. Kat mana kita letak mentol? Kat mana kita nak letak skrin? Kat mana kita nak letak patung wayang kulit? Senang ke susah? Senang aja. Kita just tulis apakah depan apa? Tengah apa? Belakang apa? Okay. So sini dia kata kedudukan ni penonton. Penonton kat sini. Clue dia penonton kat sini. So depan penonton apa? Adakah lampu? Adakah skrin? Adakah patung wayang kulit? Okey, apa jawapannya adik-adik? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Okey, apakah jawapannya? Kita cek jawapannya. Ya, depan mestilah skrin. Tengah patung wayang kulit dan yang belakang mentol. Kan? Senang kan? Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah soalan UPSR 2018. Okey, contoh soalan suai padan namanya ataupun mesh. Ini juga adalah kemahiran berkomunikasi seterusnya. Okey, tengok sini. Soalan ni adalah tajuk bersaing. Haiwan bersaing adalah tajuk tahun 6. So, haiwan bersaing bagi memenuhi keperluan asas untuk hidup. So, dia bagi tahu ni jenis persaingan interspesies. Padankan haiwan dengan jenis persaingan. Okey, masih ingat tak lagi apakah maksud interspesies? Interspesies apa? Ini kena tahulah. Kalau adik tak tahu, memang tak boleh nak jawab lah. Ni yang dikatakan teka je ni. Teka je lah. Macam tu. Okey, dia menyumbang kepada berapa markah ni? 1 markah saja. Okey, cikgu nak ingatkan balik ya, kita interaksi antara hidupan dia ada 2 jenis. 1 interspesies dan yang kedua intraspesies. Okey, kepada adik-adik tahun 45 masih belum belajar, tak apa, ini sebagai satu ilmu yang barulah. Adik dah tahu sebelum adik masuk tahun 6 lagi. Okay. Interspesies ni maknanya interaksi antara haiwan yang berlainan spesies. Okey, berlainan spesies. Sebab tu dia inter. Dia punya clue kat situ inter.
Adik ingat tak internet? Internet maknanya kita boleh berhubung antara semua negara, betul tak? India, China, Amerika, Australia, Malaysia, Indonesia. Itu nama inter. Bila inter ni maknanya untuk senang nak ingat, interspesies maknanya berlainan spesies. Ataupun kita ingat internet berlainan negara. So berlainan spesies lah. Berlainan spesies contoh antara ayam dengan itik, lagi contoh harimau dengan singa. Itu dinamakan interspesies. Okey, berlainan kucing dengan anjing. Okey. Kalau intraspesies ni pula bermaksud apa, agak-agaknya boleh teka tak? Ya. Hubungan interaksi antara haiwan yang sama spesies. Okey. Ini lain spesies, berlainan spesies. Kan? Senang kan? Okey, so agak-agak apakah jawapannya? Adakah yang pertama atau yang kedua? Ya, betul. So jawapannya, adik ambil pembaris. Cikgu tak ada pembaris ni. Adik ambil pembaris, adik pun garislah. Itulah jawapannya. Ini kuda ya, satu kuda belang, satu kuda biasa. Itu namanya haiwan yang berlainan spesies. Okey, kalau adik buat macam yang bawah ni adalah harimau ya, maknanya intraspesies lah, sama. Kalau misal kata adik buat dua-dua lah, adik mash dua-dua, so adik tak dapat markah, salah. Sebab apa? Dia kena pilih satu je lah. Ni maknanya adik kadang-kadang confuse kan, adik cakap mungkin bolehlah tanda dua-dua kot. Kalau betul, tak boleh ya. Dia satu je. Barulah adik dapat satu markah. Okey, kita terus pergi kepada next slide. Okey, ini adalah UPSR 2018. Okey, contoh soalan bulatkan jawapan. Bulatkan jawapan. Okey. Darjah 5.1 menunjukkan satu interaksi antara seekor kerbau dan seekor burung. Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan Rajah 5.1. Ini juga adalah tajuk tahun 6. Okey, apa dia ni? Tajuk tahun 6 maknanya ini adalah simbiosis. Ingat lagi tak? Simbiosis, hubungan antara haiwan ya. Simbiosis, ingat tak? Ya, hubungan antara haiwan dan hidupan lain lah, tumbuhan seperti tumbuhan. So kat sini dia kata bulatkan jawapan betul. Adakah parasitisme atau mutualisme atau komensalisme? Maknanya adik kena ingat ni, ingat dia punya istilah ni. Kalau adik tak ingat, memang adik tak boleh jawab. So apakah jawapannya? Ni dah belajar kan adik-adik? Untuk adik-adik tahun 6 lah. Okey, apa jawapannya? Ya, betul. Jawapannya adalah mutualisme. So kena bulat lah. Okey, sebab apa mutualisme? Okey, mutualisme tu daripada perkataan mutual. Mutual tu dia macam baik lah. Dia macam apa orang kata kamcing. Dia boleh ngam-ngam macam tu. So mutual, pernah dengar tak public mutual? Bank tu. Okey. Mutual tu maknanya dia memberi kepada kedua-dua dapat manfaat yang bersama. Kedua-dua dapat manfaat bersama. Kedua-dua mendapat manfaat. Maknanya manfaat ni maknanya faedah. Dua-dua dapat faedah. Contohnya, ni burung ni. Burung orang kata burung, apa orang kata? Gembala kerbau namanya. Gembala kerbau namanya burung ni. Dia makan kutu yang berada di badan kerbau ni. Jadi kerbau ni tak rasa gatal. Jadi dia kata, burung ni dapat makanan, kerbau dah tak gatal dah. Itu dinamakan mendapat faedah kedua-duanya. Okey. Sebab itulah jawapannya mutualisme. So anda kena bulat. Sekiranya contohlah kata cikgu, boleh tak saya pangkah macam orang mengundi tu kan? Tak boleh ya adik-adik. Sebab dia dah bagi tahu bulat kan. Sebab itulah kena baca soalan. Bila dia kata bulat kan, kena bulat lah. Janganlah dipangkah. Ataupun adik buat right. Boleh ke? Pun tak boleh, salah. Okey? Tak boleh ya. Ataupun adik kata nak colour lah cikgu. Dia lorek kan ataupun colour. Tak boleh juga. So adik kena bulat. Ikutlah soalan, arahan soalan. Sebabnya kalau adik tak ikut, maknanya adik tak faham soalan tu suruh buat apa. Okey? Pastikan baca soalan dahulu. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, ini adalah cara ya.
Kemahiran proses sains seterusnya iaitu berkomunikasi dengan cara melukis gambar atau rajah atau jadual atau carta palang. Tadi dah habis, itu kira macam agak mudah lah ya, adik-adik mesh, lepas tu adik bulat, adik isi tempat kosong. Dan ni macam agak susah sikit, adik kena boleh melukis. Okey, tak adalah melukis cantik sangat, tapi agak-agaknya boleh orang kata boleh buat draft lah ya, boleh orang kata lorekkan gitulah. Sebenarnya ini pun mudah juga. Okay, tengok UPSR 2018 ya, Raja 4.1 menunjukkan imej ikan dalam kolam yang dapat dilihat oleh Amir. Lakarkan kedudukan ikan yang sebenar. Okay, ini soalan UPSR 2018. Okay, so ni tajuk apa ni? Okay, ini adalah tajuk di tahun 5. Adik-adik tahun 5 mungkin belum belajar lagi ataupun akan belajar mungkin di bulan 6 dan 7 macam itulah. Okey, so adik tahun 6 dia sebagai ulang kaji lah kalau masih ingat. Okey, ini apa tajuk dia? Ya, tajuk pembiasan. Tajuk pembiasan cahaya. Okey, kan adik-adik pernah tengok ya, kalau pembiasan cahaya adik-adik letak apa orang kata pensel kan, bila bubur air dia nampak bengkok kan, nampak bengkok. Itu maksudnya pembiasan cahaya. Okey. Lepas tu adik nampak kalau bubur ada shilling kat bawah tu, bila letak air nampak shilling tu seolah-olah terapung kan. Itu adalah pembiasan cahaya. So kat sini tanya lakarkan kedudukan ikan. Kat mana ikan tu agak-agak? Ini adalah kedudukan sebenar. Ini adalah pembiasan ikan yang bukan orang kata bukan tempat dia sebenar. Mana agak-agak tempat sebenar? Okey. So dia mestilah berada di bawah bayang-bayang ni lah. Dia mesti kalau ikutkan dia, adik mesti lukis ya, mesti lukis di bawah ni. Okey, dia mesti lukis, mungkin adik boleh lukis kat sini. Ini orang kata kedudukan sebenar ikan tersebut. Bawah sikit pun tak apa, tapi dia mesti dalam lingkungan ni lah. Kalau adik buat ke atas dah sah-sah lah salah. Ni salah lah ya. Tak boleh depan dia pula, tak boleh. Ataupun adik buat kat sini, boleh tak? Pun salah. Salah. So ni salah. Ya, dia mesti lingkungan kat sini. Kalau dia buat sini pun tak apa, dia kira betul lah. Tapi dia mesti sama ada di bawah ni, kira betul lah, boleh diterima. Tapi kalau dah terkeluar ni kira salah. Ataupun contohlah adik lukis kan, lukis alamak terkeluar sikit moncong dia. Ini kira kita bagi betul jugalah sikit kan. Melainkan dah betul-betul terkeluar banyak macam ni. Kalau apa ekor dia saja yang ni tak boleh, kita tak boleh terima. Okey, so jawapan dia mesti di antara sini, atau kat bawah kat sini ke kan. Boleh terimalah. Itu cara kemahiran berkomunikasi melukis ataupun melakar. Tak perlulah nak lukis ikan cantik, nak warna tak perlu. Cukuplah sekadar adik boleh lukis ikan tu, bentuk ikan kan. Okey, faham ya adik-adik untuk melakarkan soalan ni. Kita pergi pula kepada soalan seterusnya. Okey, ini adalah UPSR 2019. Rajah 5.1 menunjukkan fasa-fasa bulan yang kelihatan pada hari-hari tertentu dalam takwim Qamari. Okey, ini adalah tajuk tahun 5 juga, itu fasa-fasa bulan. Ya, berdasarkan Rajah 5.1, lorekkan kedudukan fasa bulan pada hari keempat dan fasa bulan pada hari ke-18 dalam rajah disediakan. Ini agak sukar, adik kena ingat lah. Kena ingat fakta ni ataupun konsep fasa-fasa bulan. Dia kata suruh lorekkan pada hari keempat dan hari ke-18. So adik kena ingat lah hari keempat ni fasa bulan apa ya. Kalau dia bagi kat sini, dia bagi apa ni, fasa bulan apa ni, bulan sabit tu tak. Dan hari ke-18, hari ke-18 ni nampak ni, dia dah bagi semuanya. Tapi ni fasa bulan sabit yang di sini adalah hampir purnama. Jadi kat mana nak letak ni? Kat mana nak susun? Adakah kat sini? Adakah kat sini? Adakah kat sini? Itu yang kena adik ingat. Mesti ingat. Okey. So cikgu just impas balik lah.
Ini dikatakan adik kena lukis lah kat mana. Okey, contoh hari keempat. Maknanya hari keempat bulan Sabit. Bulan Sabit. Adik kena ingat ya. Okey, bulan berputar dari barat ke timur. Okey, kena ingat tu. Bulan berputar dari barat ke timur. Okey, so maknanya kita tahu kan, kalau ni kompas, sini utara, sini timur, sini barat. So mestilah dia bergerak daripada macam ni dia bergerak. Arah lawan jam. Betul tak? Arah lawan jam. So mestilah bulan tu, fasa bulan akan bermula daripada sinilah. Masih ingat lagi tak? Mesti cikgu-cikgu adik dah pernah mengajar, kalau menghadap matahari, ini adalah anak bulan. Anak bulan. Okay, anak bulan. Cikgu selalu ajar anak murid cikgu, anak bulan kita ingat dia punya, orang kata dia punya bersebelahan dia siapa. Dia punya apa orang kata, bersebelah dia apa, dia punya berhadapan dia siapa. So kalau sini anak bulan, sebelah ni adalah sudah tentulah sini adalah bulan purnama. Ni penuh lah. So ni bulan purnama. Kena ingat. Okey, jadi dia bergerak daripada barat ke timur. Maknanya lepas anak bulan mestilah bulan Sabit. So bulan Sabit sinilah. Dia bawah ke atas? Ke atas lah. Sebab dia bergerak barat ke timur. So sini adalah bulan Sabit. Berbentuk si terbalik. Cikgu selalu ingatkan, bulan Sabit yang pertama, bulan Sabit yang baru tu, kita mesti lukis dia si terbalik lah. Cikgu selalu ingatkan kepada anak murid cikgu, si terbalik. So cikgu ingatkan semula kepada anda. So sini lah jawapan dia. Siapa pula nak lukis ni? Tak boleh nak tekan. Macam tu. Sini hitam. Okay. So kat sini dah tempat dia. So hari keempat sini dia punya bulan Sabit. Okey. Seterusnya ini kan bulan purnama, kita tahu hari ke-15. Lepas tu lepas bulan Sabit dia jadi bulan separuh. Saya ingat pula. Bulan separuh lah. Okey, so ni belah hitam. Dia bentuk D lah. Cikgu ingat kan kalau sini bulan Sabit sini baru, so bulan Sabit lama kat sini. Bulan Sabit baru sini, bulan Sabit lama sini C. Alamak. Ni bulan C. Ini adalah C. C betul lah. Susah sangat macam ni lah. Kita nak klik. Kan? Tu bahagian gelap. Okay. So sini bulan separa, sini pun bulan separa tapi berbentuk D terbalik. Dia songsang aja benda ni. Songsang. Dia apa kata? Kalau sini D betul, dia terbalik. Gelapnya kat sini pula lah. Macam tu. Ingat macam tu je, dek. Bukan susah sangat. So, D terbalik. So, lepas bulan separa, bulan hampir purnama ni tak ada masalah. Macam tu je lukis. Agak-agak belum nak penuh kan. Ni pun sama. Belah sini lah. So, ni gelap. Sini sebelah gelap. Okay. Senang kan? So, dapat tak jawapannya? So, hari ke-18 adalah hampir purnama. Hampir purnama maknanya sinilah. Ni tadi hari keempat sini. Hari keempat. Okey. So, yang ni adalah lepas bulan purnama kan? Nampak ni hari ke-15, hari ke-18. Maknanya kat sinilah. Hari ke-18. Okey, kalau adik buat sini salah lah. Sebab ni sebelum purnama. Dia maknanya dia selepas purnama, sebab dia dah nak gelap. Nampak ni, dia nak apa orang kata, nak pergi kepada bulan anak bulan semula lah. Okey, macam tu. Okay, faham adik-adik ya? Di sebelah sana lepas bulan purnama. Okey adik-adik, seterusnya kita lihat sambungan daripada soalan tadi ya, itu soalan UPSR 2019 tentang soalan fasa bulan. Okey. Fasa bulan pada hari ke-15 dalam takwin Qamari kelihatan pada 1 hari bulan Jun. Okey, kita tahu ya, fasa bulan pada hari ke-15, fasa bulan apa adik-adik? Ingat lagi? Ya, fasa bulan purnama. Kat sini ada kekeliruan. Kalau adik tak hati-hati, tak faham soalan ni, mungkin boleh buat silap lah.
So dia kata dalam takwim Qamari kelihatan pada 1 hari bulan Jun. Okey, 1 hari bulan Jun. Okey, 1 hari bulan Jun tu maknanya apa adik-adik? Itu adalah tahun Masihi. Dia bagi tahu macam tu. Sekarang soalan dia tanya apa? Lukis bentuk bulan yang kelihatan pada 5 hari bulan Jun dalam ruangan di bawah. Okey, so dekat sini nampaknya ni 4 hari dalam takwim Qamari, bulan Sabit, 8 bulan Separa, 15 hari bulan takwim Qamari ni jatuh pada 1 Jun. Okey. Itu adalah bulan purnama. Tapi sekarang dia suruh lukis pada 5 hari bulan Jun. Okey, agak-agaknya bulan apa? 5 hari bulan Jun. Okey, 5, 15, 16, 17 Contohnya 17 masih lagi bulan purnama, lepas tu bermula 18 ni dah start bulan hampir purnama. Okey. So 15, 16, 8 ni maknanya dalam 3 hari kan. Okay, kalau kita nak tengok perbezaan antara bulan separa dengan hampir purnama, separa baru ni, berapa perbezaan dia? Lebih kurang 7 hari tu tak, Dik? 7 hari. So yang ni dia kata kalau 1 Jun hingga ke 5 Jun. 1 Jun hingga 5 Jun maknanya 5 hari bulan tu, 5 hari bulan tu masih bulan apa adik-adik? Ya, masih bulan separa lah. Betul tak? Sebab 18, 19, 20 tu masih bulan separa. Kalau kita ikut Qamari tu, takwim Qamari, maknanya 20 hari bulan, 20 hari dalam takwim Qamari tu masih lagi hampir purnama, tapi hampir purnama lama lah. Okey, so macam mana kita nak lukis? Sebab dia kata, sebab apa cikgu kata hampir purnama? Sebab 1 Jun jatuh, bulan purnama jatuh 1 Jun. Dia minta 5 hari. 5 hari selepas tu lah. So 5 hari selepas tu masih lagi bulan hampir purnama lama. Betul tak? Okey. Faham ya adik-adik? So jawapannya kat sini kita akan kena lukis inilah. Hampir purnama lama. Asalkan ada bentuk dia. Hampir purnama. Okey. Itulah jawapan dia. Okey? Faham ya adik-adik? Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan seterusnya. Okey, soalan magnet, iaitu magnet tahun 4. Rajah 3.3 menunjukkan hasil penyiasatan bagi bilangan paku tekan yang dapat ditarik oleh 4 magnet P, Q, R dan S yang berlainan saiz. Okey, so soalan dia kata berdasarkan rajah 3.3 bina satu jadual dalam ruangan disediakan yang boleh mewakili hasil keputusan penyiasatan di atas. Okay. Jadi adik kena ingat, kalau kita nak buat jadual sebelum ni cikgu dah ajar apa? Kita perlu ada PM. Lepas tu kita perlu ada PB. Lepas tu kita kena tahu apakah maklumat yang diberi. Maknanya maklumat yang diberi, tengok sini. Magnet P dia bagi berapa? Maknanya bilangan paku tekan yang dapat ditarik berapa? Nampak ni bilangan. Nampak ni bilangan paku tekan yang dapat ditarik. Tu, itu adalah PB dia ya. Okey. So PM dia apa? PM dia mestilah saiz magnet ataupun magnet. Saiz magnet lah kalau kita tengok daripada soalan ni dia katakan 4 magnet yang berlainan saiz. Nampak clue dia. Clue dia berlainan tu maknanya PM lah. Saiz magnet. So magnet P ada berapa? Ada 5 paku tekan dapat ditarik. Magnet Q ada berapa? Ada 8. Magnet R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10 dapat ditarik. Okey. Magnet S berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 paku tekan yang dapat ditarik. Jadi bila dapat maklumat, barulah kita buat jadual. Jadi macam mana jadualnya? Okey. Adik dapat bayangkan jadualnya? Ya, betul. Jadual ni macam ni lah. Okey, magnet. Ataupun adik juga, kalau magnet ni kira boleh diterima ataupun adik boleh terus tulis macam cikgu cakap tadi, boleh ubah dimanipulasi apa? Saiz magnet. Boleh juga. Okey.
Jadi kita masukkan magnetnya P. Bila PB dia bilangan paku tekan dapat ditarik. So kita masukkan magnet P berapa bilangan? 5 paku tekan dapat ditarik. Q 8, R 10, S 16. Okey, sekiranya semua ni betul, PM dia betul, PB dia betul, maklumat pun betul, barulah dapat markah penuh sebanyak 2 markah. Okey. Sekiranya adik salah letaklah, contoh magnet ni ada letak sini, PM, PB letak sini. Salah tempat. Salah tempat. Bila salah tempat, maklumat dia adik ikutlah. Tapi maklumatnya betul, dapat 1 markah. Okey. Kalau PM dia betul, ya, PB dia pun betul, tapi maklumat dia ada tersilap sikit. Contohlah katakan adik buat P ni adik buat 15 ke, salah kan? Ataupun adik tertukar. Dia buat P ni 16. S ni adik buat 5. Salah lah. Bila maklumat salah, maka potong 1 markah. Dapatlah 1 markah sahaja. Okey, so hati-hatilah dalam membuat jadual. Begitu juga dengan ni soalan seterusnya, iaitu soalan carta palang. Okey, UPSR 2018 juga. Okey. UPSR 2018 yang sebelum ni kan. Okey, so rajah 6 menunjukkan satu penyiasatan tentang fenomena yang disebabkan oleh putaran bumi pada paksinya. Berdasarkan penyiasatan di atas, lukis satu carta palang tentang panjang bayang-bayang melawan masa. Okey, kat sini pun dia dah bagi tahu apakah PM dia. Betul tak adik-adik? Betul tak? Ya, betul. Okey. Cuba adik tengok. Adik tengok sini. So PM dia apa? Kat sini dia cakap kan, carta palang tentang panjang bayang-bayang melawan masa. Alah, dia tak tukar pula pen je. Pen, tukar pen sekejap ya. Okey, kita tukar pen. Okey. Ni nampak ni, panjang bayang-bayang. Okey, lepas tu melawan masa. So, sudah tentulah PM dia apa. Tadi cikgu dah bagi tip untuk menentukan PM dia. Kat sini agak-agak PM apa? Adakah panjang bayang-bayang dulu ke PM dulu? Masa dululah kan. Masa tu yang menentukan panjang bayang-bayang. Betul tak? Yang berbeza. So, jadi PM dia adalah masa. Okey. So, panjang bayang-bayangnya adalah PB. So, panjang bayang-bayang kat sini lah. Panjang bayang. Tekan dulu. Okey. Ni cantik dah buat itu. Cikgu tak lawa lah pula. Okey, so masa tu kita masukkan lah. Kita buat sikit. 9 pagi. Lepas tu 10 pagi. Lepas tu 11 pagi. Okey. So kita tengok panjang bayang-bayang. Kita bandingkan. Mana yang paling panjang? Pukul 9 pagi, betul tak? Yang kedua dah semakin pendek, dan pukul 11 dia semakin pendek bayang tu. So kita cuma lukis sajalah. Mungkin dia tak bagi saiz kan, so kita just lukis je. Walaupun sini maklumat tak ada, kita cuma lukiskan berdasarkan panjang je lah. Pukul 9 panjang sikit, pukul 10 dah semakin pendek, pukul 11 pendek, macam tu. Pukul 12 adik tahu kan, lama pendek bayang-bayang adik. Itu cara kita melukis carta palang ya. Okey, jelas adik-adik? Faham ya? Okey, cikgu rasa itu saja untuk penerangan cikgu. Sekarang kita nak masuk ke sesi jom cuba. Sebelum ni kalau kita buat secara live ya, ni memang live juga adik-adik, tapi cikgu rakam dulu. Okay, adik-adik dapat naik konti kan? So, yang ni adik-adik tak naik konti tapi adik cuba jawab lah. Tengok soalan pertama. Soalan pertama, okay, adik boleh screenshot. Okay, ataupun cikgu bagi masa sekejap adik tengok ya. Okay, soalan C. Dalam satu penyiasatan lain, sejenis anak pokok digantung secara terbalik di Taman Sains selama seminggu. Seperti darjah 7.3. Okey. So, lukiskan pemerhatian tentang anak pokok itu
selepas seminggu. Okey, apakah jawapannya? Try lukis. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya. Okey. Kalau boleh nanti adik boleh balik kepada soalan cikgu ni, adik boleh tengok baiklah ya. Okey, tengok soalan nombor 2 pula. Okey. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada musuh. Okey, padankan maklumat berikut dengan tumbuhan yang betul. Ini adalah suai padan lah. Suai padan soalan tersebut. Okey, cuba jawab. Apakah jawapannya? Okey, seterusnya. Okey. Dah try jawab tu, cuba pula jawab soalan ni. Okey, Raja 7.1 menunjukkan keputusan sebuah eksperimen yang mengkaji proses hidup mikroorganisma. Tajuk tahun 6 ni ya, mesti baru belajar. Okey, so dia bagi gambar, lepas tu dia bagi maklumat 10 gram yeast campur 1 sudu gula campur 100 ml air suam. Yang S pula 20 gram yeast campur 1 sudu gula campur 100 ml air suam. Yang ketiga, T 30 gram yeast campur 1 sudu gula campur 100 ml air suam. Okey, nampak tak apa perbezaan di antara eksperimen ni yang RST? Ada nampak tak perbezaan dia? Apa yang dibezakan? Jadi adik itulah dia PM. Lepas tu apa dia PB? Apa yang adik nampak pada gambar ni? Tengok R tu. Apa jadi pada belon dia? S, apa jadi pada belon dia? T, apa jadi pada belon dia? Okey, so soalan dia apa dia suruh buat? Berdasarkan penyiasatan di atas, bina satu jadual untuk merekodkan perubahan saiz belon R, S dan T. Okey, seterusnya. Jadi harap adik try jawab dulu, nanti cikgu akan bagi jawapannya. Okey. Seterusnya, okey, jom cuba seterusnya. Okey, Jamal mengukur kadar pernafasannya semasa melakukan 3 aktiviti. Jadual di bawah menunjukkan hasil penyiasatan Jamal. Okey, jenis aktiviti dia membaca, bermain bowling, senaman aerobik. So kadar pernafasan selama 1 minit membaca berapa? 16. Bermain bowling berapa? 28. Senaman aerobik 45. So dia kata apa soalan dia? Bina satu carta palang berdasarkan maklumat dalam jadual di atas. So macam biasa, sila bina carta palang, gunakan PM dan PB yang betul. Okey, nanti adik cuba jawab. Okey, seterusnya. Soalan keempat ya. Tahun 1995 jumlah petroleum yang tinggal 10 juta tan. Tahun 2005 jumlah petroleum yang tinggal 7 juta tan. Tahun 2015 jumlah petroleum yang tinggal 4 juta tan. Penat cikgu. Nak air lah. Puasa ya. Okey, berdasarkan penyiasatan di atas, bina satu jadual untuk mewakili keputusan penyiasatan. Buat apa adik-adik? Ya, kena buat jadual. Buat jadual. So, adik bina jadual. Pastikan PM betul. Pastikan PB betul. Okey, seterusnya. Ini yang lebih lebih apa? Lebih kena ni lah, lebih orang kata susah sikit lah. Tapi tak susah pun. Okey, mesti adik pernah buat. Okey, ni adalah kemahiran berkomunikasi untuk melukis. Okey. Berikut adalah beberapa objek yang disediakan untuk satu aktiviti. Dia bagi belon, 2 botol kosong, penyedut minuman, lepas tu gelang getah. Okay, dengan menggunakan objek yang diberi, cipta sebuah bot mainan yang boleh bergerak di atas permukaan air dengan melakarkannya pada ruangan di bawah. Ruangan ni tak ada ruangan di bawah, so ruangan di tepi lah ya. Dalam ini soalan. So adik lukis kat sini lah. Okay. Lepas tu dia kata, labelkan lakaran kamu. Kalau tak label, tak dapat markah penuh. Okey, jadi itu sahaja soalannya. Ada berapa soalan tu? Cikgu rasa dalam 5 ke 6 soalan. Okey, so adik cuba jawab soalan-soalan tersebut. Okey, kalau dah jawab, cikgu akan bagi lagi satu video ya, untuk video tutorial untuk lihat apakah jawapannya. So pastikan adik cubalah jawab. Jangan tak nak jawab. Kalau tak nak jawab, rugilah. Siapa yang rugi? Adik juga.
Cikgu penat bercakap-cakap ni. Tapi adik tak nak cuba jawab. Penat aja cikgu ajar ya hari ni. So pastikan adik cuba jawab. Boleh adik-adik? Okey, boleh. Bagus. Okey adik-adik, itu sajalah pengajaran cikgu pada hari ini tentang kemahiran proses sains, iaitu berkomunikasi ya, soalan-soalan teknik menjawab soalan berkomunikasi lah. So pastikan adik cuba menjawab soalan yang cikgu bagi tadi, iaitu soalan jom cuba tadi. Okey, sekiranya adik dah telah jawab, cikgu akan letakkan link tutorial untuk jawapan tersebut. Okey, pastikan adik datang semula ke video cikgu ini, okey, dan pergi ke description dan ambillah link tersebut untuk lihat jawapannya. Kemudian cikgu akan juga letakkan link quizzes untuk adik cuba jawab ya soalan kemahiran berkomunikasi ni lah. Soalan kemahiran berkomunikasi ni adik cuba juga jawab. Okey. So sekiranya adik rasa pengajaran cikgu pada hari ini bermanfaat, silalah share dan like ya, sila like dan share, dan kepada rakan-rakan, kepada guru-guru, kepada ibu bapa, adik-adik ya. Okey, dan jangan lupa untuk subscribe channel cikgu bagi yang masih belum subscribe. Okey adik-adik, cikgu harap semuanya berada dalam sihat-sihat saja walaupun dalam bulan puasa. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan nak tanya pun boleh juga ditulis di ruangan komen. Okey, itu saja daripada cikgu. Semoga adik-adik ya jawab soalan tersebut, dan jangan lupa tontonilah video tutorial cikgu seterusnya. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum.